Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Titi Sinta hari ini kita akan sambung bahagian yang keempat, sukatan serakan bagi data terkumpul, iaitu Matematik SSM tingkatan 5 dalam bab 7. Jadi untuk bahagian keempat kita akan fokuskan kepada yang pertama adalah pengiraan julat. Okey, kemudian kita nak menentukan nilai julat antara kuartil. Okay, seterusnya pengiraan variance dan juga yang terakhir pengiraan sisihan piawai. Jadi kita lihat satu persatu. Okay, contoh yang pertama, okay, kita nak menentukan julat bagi jadual yang dah disediakan. Jadi pertama sekali julat tu adalah kita tahu titik tengah kelas tertinggi tolakkan dengan titik tengah kelas terendah. Jadi bila kita dapat soalan dan bentuk jadual, lihat dulu mana yang mana satu kelas paling tinggi. So dekat situ saya dah highlightkan yang warna biru tu adalah kelas paling tinggi, iaitu 170 hingga 179. Okey, dan yang mana satu kelas paling rendah, itu yang warna merah tu 120 hingga 129. Okey, kemudian kita boleh tentukan titik tengah, kita tambahkan titik tengah tersebut, maksudnya kita tambahkan kedua-dua kelas tersebut. Kalau kelas tertinggi, kita tambahlah 170 dan 179, kemudian bagi dengan 2 untuk dapat titik tengah dia. Tolakkan dengan titik tengah kelas terendah, kita tambahkan kelas terendah 120 tambah dengan 129. Kita menjumlahkan bagi dengan 2. Okay, akhirnya kita dapat titik tengah kelas tertinggi 174.5 tolak dengan titik tengah kelas terendah 174.5. Jawapan akhir adalah 5. So, selesai untuk menentukan julat. Okay. Contoh yang kedua, macam mana pula kita nak tentukan julat antara kuartil. Okay, sebelum ni kita dah belajar di bahagian yang ketiga ataupun kalau tak silap. Okay, kemudian pada masa tu kita bina dulu OGIF, yang mana OGIF tu kita tahu paksi X adalah sempadan atas dan paksi Y ni adalah kekerapan longgokan. So, bila daripada OGIF kita tentukan kuartil pertama. So, tahu kuartil tu adalah per dengan 4. So, kalau kuartil pertama maksudnya 1 daripada 4. Okay, kalau kuartil ketiga maksudnya 3 daripada 4. Okay, kalau median 2 daripada 4 ataupun Q2. So kuartil pertama nak tentukan ni tadi 1/4, kita darab dengan jumlah keseluruhan. So tengok dekat pada awak punya OGIF, dia berakhir di 60. So tempat berakhir tu awak tarik dia ke Y kan, so Y tu awak nampak 60. Jadi jumlah keseluruhannya 60. Sebab tu kita darabkan kuartil pertama tu 1/4 dengan 60. So dapat 15. 15 tu, okay, kita lihat di paksi Y. Okay, dapat saya tarik anak panah warna merah tu. Okay, paksi Y di situ 15. Apa dia punya nilai pada X? So kita tarik, bila kita dapat 15 tu kan pada Y, kita tarik dia sampai di sentuh OGIF tu. Sampai di sentuh OGIF dan kita tarik dia ke bawah. So kita tentukan apa nilai X dia. So kita dapat ke situ kuartil pertama ataupun Q1 ialah 22.5. Okay, kemudian kita tentukan kuartil ketiga. Kuartil ketiga tadi adalah 3/4 darab dengan 60, jumlah keseluruhan dapat 45 kan. So 45 tu kita cari nilai pada Y, kita tarik dia ke sampai dia sentuh graf dan kita cari jawapan dia ke bawah. Lurus ke bawah sebagai pembaris. So jawapan kat situ kuartil ketiga ataupun Q3 ialah 36.5. Okey. Jadi julat antara kuartil ni adalah tolakkan Q3 dengan Q1. Kuartil 3 tolak dengan kuartil pertama. So 36.5 tolak dengan 22.5. Akhirnya kita akan dapat julat antara kuartil adalah 14. So jelas sebab dia berkaitan dengan apa yang kita belajar sebelum ni di bahagian kedua, ketiga. So kalau masih rasa kurang faham, so balik tengok balik video cikgu yang sebelum-sebelum ni lah untuk part yang kedua dan ketiga. Baik, kita teruskan dengan penentuan sisihan piawai dan juga variance. So ingat, bila nak menentukan variance, kita mesti bermula dengan mean. Okey. So pertama sekali kita lengkapkan jadual. So jadual tu akan bagi sampai tu je lah maklumat silang kelas dengan kekerapan. Jadi daripada situ kita tentukan dulu titik tengah. Titik tengah tu adalah X. Okey, kekerapan tu adalah F. Jadi so kita tentulah titik tengah macam biasalah 15 tambah 19 kemudian bagi dengan 2 macam tu sampai akhir itulah. Okey. Kemudian kita kena wujudkan satu kolom baru iaitu Fx, kekerapan darab dengan titik tengah. Seperti tunggal kat tepi, darab, ditunggal kat tepi Fx tu.
Okey. Jadi untuk menentukan variance, first kali kita tentukan mean dulu. Jadi kita tambahkan hasil F darab dengan X, hasil tambah kekerapan dan darab dengan titik tengah tu. So kita totalkan, nampak bawah sekali tu adalah 1060. Dan kita bahagi dengan jumlah semua F, iaitu semua kekerapan. Semua data kita kat situ adalah 40. Jadi kita bahagikan dua tu, kita akan dapat 26.5. So saya nak semua pelajar saya galakkanlah buat cara ni sebab kalau cara yang lain dia sedikit panjang dan juga saya takut careless lah kan biasanya kalau cara panjang ni. Jadi kita buat satu persatu, tak apa, lambat sikit. Okay, so kita kena mean dulu. Okay, next. So bila kita dah dapat nilai mean, barulah kita berkira nilai variance dengan mudah. So variance ni adalah, okay, kita wujudkan lagi satu kolom iaitu F darab dengan X kuasa 2. Maksudnya titik tengah tu dulu kena kuasa 2 darab dengan kekerapan. Kita buat kat tepi lah, kolom yang tepi sekali tu, nampak tak? So kalau yang contoh 1734 tu kan, macam mana dia dapat? So F dia adalah 6 darab dengan X kuasa 2 iaitu 17 kuasa 2. Macam tu. So dapatlah 1734. Jadi teruskan flow dia sampai bawah. Dan kita jumlahkan dia. So dapatlah 29,330. Kita bahagikan dengan 40. Mesti bagi dengan jumlah kekerapan. Okey, yang ini tolak dengan min kuasa 2. So ni kita ambil balik nilai min yang kita dapat sebelum tadi. Kita kira tu 26.5 mesti kuasa 2. Kita tolakkan, kita akan dapat variance adalah 31. Okey. So nampak berkaitan antara min dengan variance kat situ. Okey, ingat variance ni mesti ada kuasa 2. Okey. Yang terakhir kita nak kira sisihan piawai. Sisihan piawai ni adalah senang saja. Dia hanya punca kuasa 2 bagi nilai variance. Itu saja. Punca kuasa 2 bagi nilai variance. So punca kuasa 2 variance adalah punca kuasa 2 bagi 31 yang kita dapat tadi. So akhirnya kita akan dapat 5.568. So rasanya cukup setakat itu untuk bahagian keempat. Ada lagi satu bahagian kelima kita akan lihat selepas ini. So end of part 1. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.